wa ta'ala. Mungkin ada di sana yang belum bangun, yang belum lagi menunaikan kewajipan ini. Tetapi alhamdulillah kita hidup, kita bernafas pada hari ini dengan kita taat kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan kita beribadat sujud kepada Allah yang memberi rezeki kepada kita, yang menghidupkan kita, yang bernikmat kepada kita, yang memelihara kita daripada kecil sampailah kita dapat hidup dengan baik pada hari ini. Alhamdulillah, tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada subuh hari ini marilah kita mengambil pengajaran serta gesaan ataupun saranan daripada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi yang dinilaikan hasan oleh Imam Albani rahimahullah. Hadisnya an Bilalin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alaikum biqiyamil lail فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Yang bermaksud daripada Bilal, yakni Bilal bin Rabah, bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu menghidupkan malam, hendaklah kamu mengerjakan qiyamul lail. Maka sesungguhnya qiyamul lail itu adalah rutin bagi orang-orang soleh sebelum kamu. Dan sesungguhnya qiyamul lail itu merupakan pendekatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menghalang kamu daripada melakukan dosa. Dan amalan qiyamul lail itu dapat menghapuskan dosa-dosa kamu dan amalan qiyamul lail itu dapat menghilangkan sakit-sakit daripada tubuh badan kamu. Hadis ini daripada Bilal bin Rabah, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkenal sebagai seorang muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah Al-Habsyi yang merupakan seorang hamba sebelum itu kepada Umayyah bin Khalaf. Ketika diseksa, Bilal bin Rabah ini hanya mampu menyebut ahad, ahad, ahad. Kita semua tahu. Kerana Bilal bin Rabah apabila diseksa, lidahnya tak mampu nak berkata-kata, tak mampu nak bergerak. Bilal nak sebut kalimah Allah itu tidak mampu. Kerana bila sebut kalimah Allah itu lidahnya kita harus angkat ke langit. Tapi apabila seksanya teruk, lidah Bilal itu tak mampu nak bergerak. Hanya dia mampu sebut ahad, ahad. Cuba sebut ahad, mana lidah kita bergerak? Ahad, ahad. Akibat teruk diseksa bila dia mengikut agama Islam, agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Bilal bin Rabah ini mendapat kemuliaan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dianugerahkan oleh Allah suara yang begitu indah. Disebut dalam kitab-kitab syiar bahawa ketika sebelum Islam, Bilal ini menyanyi, dia menghiburkan orang, apatah lagi dia hamba. Dan akhirnya suara yang sedap itu, yang merdu itu digunakan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu artis yang balik kepada agama Allah, jangan kita hina dia, jangan kita kata apa-apa dekat dia. Mereka kembali kepada Allah, itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilal bin Rabah, saya suka cerita pada sahabat yang merawikan dulu. Satu hari Nabi SAW bersabda kepada dia, ini kelebihan Bilal yang harus kita contohi.
Nabi bersabda kepadanya, "Ya Bilal, hadithni bi arja amadin amiltahu fil Islam, fa inni sami'tu daffana alaiki baina yadayya fil jannah." Wahai Bilal, bagi tahu kepada aku, khabarkan kepada aku satu amalan yang engkau betul-betul mengharapkan pahala daripada Allah. Arja, amalin. Sebab aku mendengar suara tapak kaki kasut kamu, tapak kasut kamu dalam syurga. Rasulullah boleh dengar bahawa Bilal memang ahli syurga. Apa yang kamu buat, Bilal? Rasulullah bertanya. Amalan yang kamu betul-betul mengharapkan keredaan daripada Allah sampai aku dengar tapak kaki kamu dalam syurga. Berdetak Rasulullah dengar. Maka jawab Bilal, "Ma amiltu amalan arja indi min anni lam atatahhar tuhuran fi sa'ati min al-laili aw naharin illa salaitu bidzalika tuhur ma kutiba li an usalliya." Wahai Rasulullah, tidaklah aku mengerjakan amalan yang aku betul-betul mengharapkan keredaan daripada Allah, melainkan setiap kali lepas aku mengambil wudu, aku akan menunaikan solat, apa saja solat yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam An-Nawawi meletakkan hadis yang saya baca ni dalam bab istihbab raka'ataini ba'dal wudu, iaitu solat sunat selepas wudu. 2 rakaat sunat selepas wudu. Maknanya Bilal bin Rabah ni setiap kali lepas ambil wudu, dia akan solat sunat 2 rakaat. Solat sunat 2 rakaat. Sahaja aku sembahyang sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Ulama' menyebut solat sunat rakaat, sunat wudu 2 rakaat ni boleh dikerjakan pada bila-bila masa, walaupun di waktu yang tak boleh. Sebab dia solat sunat yang bersebab. Solat sunat yang bersebab. Ini amalan yang dibuat oleh Bilal, yang sampai Rasulullah SAW sampai dengar tapak kakinya dalam syurga. Setiap kali lepas ambil wudu, dia sembahyang 2 rakaat paling kurang. Sahaja aku solat sunat wudu 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Sembahyang sunat macam biasa. Dan ulama' telah menyebut bahawa solat sunat wudu ialah solat sunat muqayyadah, ada sebab, maka boleh nak dikerjakan bila-bila masa, tak ada masalah. Tapi inilah amalan yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Mulia sahabat ini. Mungkin tidak handsome rupanya sebab dia gelap Habsyi, tapi dia orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dia seorang yang amat kuat mengerjakan ibadat malam. Buktinya dia meriwayatkan kepada kita hadis yang menceritakan mengenai ibadat malam. Mari kita tengok hadis dia. Mari kita tengok bagaimana Bilal meriwayatkan hadis daripada Rasulullah yang sampai kepada kita. Saya baca balik, dia mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kamu mengerjakan qiyamul lail," iaitu ibadat malam. Ini gesaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qiyamul lail. Qiyamul lail ini maksudnya ibadat pada waktu malam. Sekiranya kita sembahyang sebelum tidur, kita namakan juga qiyamul lail. Kalau kita sembahyang selepas tidur, dinamakan qiyamul lail juga, tapi maksud naik ranking, namanya tahajud. Ibadat malam jadi yang kita kerjakan selepas bangun daripada tidur, namakan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Daripada sebahagian malam bangun kamu bertahajud kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ada ulama mengatakan sembahyang Isyak dah kira qiyamul lail, dah menghidupkan malam. Solat sunat ba'diyah selepas Isyak pun dah kira ibadat malam. Solat sunat witir sebelum tidur pun dah dikira ibadat malam. Itu ibadat malam. Tapi bila kita bangun daripada tidur, kita menghidupkan malam, tapi namanya sudah nak berbeza, namanya tahajud. Maknanya qiyamul lail ini adalah nama umum bagi ibadat malam.
Apabila kita bangun, kita tidur, kita bangun, kita dah qiyamul lail, itu namanya tahajud. Tahajjada, yatahajjadu, kita meninggalkan tempat tidur. Yang mana lebih elok, yang mana lebih tinggi rankingnya? Kita tidur kemudian kita bangun. Dan kalau kita sembahyang sebelum tidur pun, solat sunat, taubat sebelum tidur dan witir sebelum tidur, itu pun telah dinamakan qiyamul lail. Apabila kita bangun daripada tidur, kita mengerjakan qiyamul lail juga, tapi namanya adalah tahajud. Kita meninggalkan tempat tidur kita, kita sujud dan rokok kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca Quran, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah gesa kita untuk kita melakukan ibadat malam dengan berbagai-bagai fadilat yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari segi fadilat, yang dari segi hukum fiqh, solat malam qiyamul lail ini rankingnya adalah nombor 2 selepas solat fardu. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan juga dalam mazhab imam kita, Imam Syafi'i rahimahullah. Dan inilah pendapat yang rajih di sisi para ulama yang mengatakan bahawa solat malam ini dari segi fadilatnya ranking nombor 2 selepas solat fardu. Ada ulama-ulama lain seperti dalam mazhab Hanafi dan Maliki mengatakan ranking nombor 2 adalah solat sunat rawatib. Tapi dari segi dalil yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah solat malam. Sebab Nabi sebut afdalus solati ba'dal faridati salatul lail. Sebaik-baik sembahyang selepas solat wajib adalah solat malam, Nabi cakap. Maknanya menghidupkan malam, beribadat sembahyang pada waktu malam, ranking yang nombor 2. Sebab itu Nabi SAW menggesa kita untuk kita bangun pada waktu malam, untuk kita mengerjakan ibadat malam. Sebab apa Rasulullah SAW kata begitu? Rasulullah pun bagi tahu kepada kita fadilat ataupun kelebihan apabila kita mengerjakan ibadat malam. Yang pertama, Nabi cakap sesungguhnya ibadat malam ini adalah rutin, da'bu. Da'bu ini maksudnya rutin. Rutin ini benda yang tak pernah ditinggalkan. Kelaziman orang-orang soleh qablakum. Orang-orang yang soleh pada sebelum kamu. Kita selalu nak menjadi orang soleh. Kita selalu nak menjadi orang yang rapat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita disuruh untuk mengikut jejak langkah jalan orang-orang yang soleh. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, iaitu jalan para nabi, jalan siddiqin, orang yang jujur dengan Allah, orang syuhada, wassalihin, jalan orang soleh. Di antara jalan orang soleh untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, qiyamul lail. Mereka bangun pada waktu malam, menghidupkan malam dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sekiranya kita menghidupkan malam kita dengan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedikit sebanyak kita dah ihdinas siratal mustaqim. Kita dah ikut di atas jalan yang lurus itu, jalan orang-orang soleh nak menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa salahnya? Dah lama kita ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. So kita tahqiqkan dengan jawarih kita, dengan anggota kita. Kita dah berdoa kepada Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus. Nabi terang jalan yang lurus itu, fa innahu qiyamul lail. Sesungguhnya dia menghidupkan malam. Maknanya antara jalan orang soleh adalah menghidupkan malam. Kita tanyalah diri kita, berapa lama, berapa banyak malam dah kita hidup, dan berapa banyak malam dah kita mati. Bukan mati sungguhlah, mati tak bangun-bangun maknanya. Mati buang hidup, buang air, itu semua tu tak kira pakai. Mati, bangun makan, bangun tengok bola, itu tak kira pakai. Ni da'bu salihin, iaitu bangun beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi SAW nyatakan bahawa wa inna qiyamal laili qurbatun ila Allah. Sesungguhnya menghidupkan malam itu, beribadat pada waktu malam itu adalah mendekatkan diri kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana orang yang bangun malam ini secara umumnya, secara khusus mungkin kita boleh sebut, dia seorang yang ikhlas, jujur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kalau orang tu bangun pada waktu malam, siapa yang membangunkan dia? Betul lah jam loceng tu. Tapi yang memberi kekuatan kepada dia tu, dia bangun tak ada benda lain. Dia bangun, dia hanya nak sembahyang, nak sujud, nak rokok dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun dia tu pun boleh menunjukkan dia seorang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada orang nampak dia. Tak ada orang tengok dia. Tak ada orang rakam dia. Tak ada siapa pun tengok dia. Tapi dalam gelap, pada waktu malam, dia bangun, dia menolak kain selimutnya, dia bangun, pergi ke bilik air, qada hajatnya, dia buruh gigi untuk menerangkan mata, untuk mencerdaskan mata. Tuan-tuan, kalau kita ni nak datang ke masjid surau jangan tak buruh gigi. Ada kat sini saya tak tahu. Ada orang datang masjid surau nak sembahyang subuh, komo pun tidak, buruh gigi pun tidak, jangan tak buruh gigi. Buruh gigi kalau nak datang ke masjid subuh. Ni kadang-kadang ada orang datang masjid subuh dia tak buruh gigi. Busuk mulut dia. Dah baca berangin-rangin orang sebelah tu, berbau mulut dia. Antara perkara yang boleh kita buat untuk kita bangun malam, sebelum tu mesti kita bersugi. Sebab bersugi, berus gigi ke bersugi semua masuklah. Dapat menerangkan mata, dapat mencerdaskan mata. Orang tadi bangun, ambil air semayang, ampas sejadah, tak ada orang tengok dia. Dia bangun malam, dia perkenakan pakaian kenabian, dia pakai jubah, diikat serban, siapa tengok dia? Dia ambil minyak wangi, dia kesak-kesak, dia wangi, siapa nak tengok dia? Isteri dia mungkin tidur. Tapi dia hampas sejadah, betul kiblat, Allahu Akbar. Siapa tengok dia? Allah Subhanahu wa taala tengok dia. Dan dia baca Quran pun dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan khusyuk. Dia baca dengan menangis. Siapa tengok dia? Tak ada orang tengok dia. Allah Subhanahu wa taala tengok dia. Orang yang biasa bangun malam akan tercetus sifat ikhlas, murni, jujur dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dibangun dengan bersungguh-sungguh. Dibangun betul-betul nak ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan buat sambil lewa. Dia bangun pada waktu malam. Orang yang bangun pada waktu malam biasanya solat fardunya memang cemerlang. Di kalangan kita pada hari ini menunaikan solat fardu hanya asalkan kerja saja, asalkan buat saja, asalkan lulu saja. Dah buat dah, alhamdulillah, okey, settle. Tapi kalau orang yang bangun malam betul bersungguh-sungguh, dibangun pada waktu malam dalam keadaan orang tak tengok, orang tak tengok dia, tak ada mata-mata pun yang tengok dia, dia semayang dengan bersungguh-sungguh, dengan adabnya, dengan khusyuknya sampai dia menangis, hanya dia tahu bahawa Allah Subhanahu wa taala tengok dia, dia buat solat tu betul-betul dia mengharap keridhaan Allah, pahala daripada Allah. Itulah orang yang ikhlas, mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran dia itu menjadikan dia orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Dr. Harudin, Tuan Guru Dr. Harudin mengatakan, nak didik sifat jujur dengan Allah, siddiqin. Siddiqin ini jujur dengan Allah. Kita jujur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhlas dengan Allah Subhanahu wa taala. Obatnya adalah bangun malam. Kejujuran kamu kepada Allah boleh dibuktikan dengan bangun malam. Kalau kamu bangun malam buat cincai ke, sembahyang pakai baju pagoda, kopiah tak pakai, buat apa kau orang nampak dia? Aku bangun pun dah mujur. Dia buat tu sambil cincai, asal-asal buat saja. Tapi kalau dia buat betul-betul, dia buat betul-betul, jaga pakaian dia, adab dia, khusyuk dia, dia berdoa kepada Allah, membuktikan kejujuran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jujurnya itu mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga, Nabi cakap, manhatun 'anil ism. Sesungguhnya
amalan qiyamul lail ini, menghidupkan malam ini dapat menghalang kamu daripada melakukan dosa. Mengapa amalan qiyamul lail ini dapat menghalang kamu daripada melakukan dosa? Kita tahu syaitan ini gesaan dia adalah kita melakukan dosa, supaya kita melakukan dosa. Tahukah kita apabila kita bangun pada waktu malam itu sebenarnya kita telah menewaskan dan mengecewakan syaitan. Bagaimana seseorang yang bangun malam itu menewas dan mengecewakan syaitan? Kita tengok hadis Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Tahajjud, dalam kitab bangun pada waktu malam. Di mana dalam hadis ini Nabi SAW bersabda, apabila diceritakan nanti bagaimana apabila seseorang itu tidur, syaitan akan mengikat 3 ikatan pada badan kita. Nabi SAW bersabda, 3 ikatan ini kita dapat tewaskan syaitan kalau dapat menghuraikan, dapat inhila dia, dapat kita memutuskan ikatan ini. Nabi SAW bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama 3 uqad yadribu kulla 'uqdatin 'alayka laylun tawilun farqud fa in istayqadha fa dzakara Allah in hallat 'uqdah fa in tawadda'a in hallat 'uqdah fa in shalla in hallat 'uqdah fa asbaha nashitan tayyiban nafs wa illa asbaha khabitha nafsi kaslan. Rawahu al-Bukhari fi kitab Tahajjud min Sahih al-Bukhari. Nabi SAW bersabda, apabila kamu tidur, syaitan akan mengikat 3 ikatan pada belakang leher kamu. Ikatan ini majazi ke hakiki? Ulama khilaf, kata majazi, ada hakiki betul. Kalau ikut riwayat hadis Imam Ahmad, macam hakiki betul, macam ada betul. Tapi mungkin kita tak nampak lah. 3 ikatan. Ikatan yang pertama yang diikatkan kepada kamu menyebabkan kamu tidur lena. Apabila kamu terjaga, kamu dapat dengar bisikan, tidurlah, panjang lagi. Baringlah, panjang lagi. Dengar orang azan, belum syuruk lagi. Boleh sembahyang lagi. Ikatan yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, apabila ikatan yang pertama tadi, kamu dapat putuskan ikatan yang pertama tadi, apabila kamu bangun daripada tidur, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Di sini ulama-ulama hadis berkata, maka sunat yang betul-betul sunat, apabila kita bangun daripada tidur, kita baca doa tidur. Kita hafal semua doa tidur kan? Hafal ke tak hafal? Orang masjid surah Ar-Rahmah ni, saya harap semua hafal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada 3 ikatan Rasulullah kata. Ikatan yang pertama akan terurai apabila kau bangun daripada tidur, kamu ingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bangun daripada tidur ingat Facebook, itu lain cerita. Ingat WhatsApp, ingat handset. Bangun itu tak ingat Allah, tengok handset. Terus goyang sana goyang sini tengok. Oh. Tak ingat Allah Subhanahu wa taala. Tak ingat zat yang mengembalikan roh kepada kita. Roh ini adalah genggaman Allah. Yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kamu tentang roh. Roh itu urusan Tuhan kamu. Tak boleh banyak cakap. Tapi Allah mengembalikan roh kepada kita. Kita hidup sekurang-kurang kita sebut Alhamdulillah. Bangun Alhamdulillah. Panjang lagi Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala pujian-pujian bagi Allah yang telah mengembalikan kami hidup setelah Allah mematikan kami. Tapi walaupun kami hidup, wa ilaihin nusyur, kepadanya tempat kami kembali. Dan ikatan yang kedua, dapat kamu putuskan ikatan yang kedua itu dengan kamu mengambil wuduk. Dan kamu mengambil wuduk. Bila kita mengambil wuduk, ikatan yang kedua akan terurai, Nabi cakap.
Dan ikatan yang ketiga itu dapat terurai apabila kamu mengerjakan sembahyang. Dan apabila ikatan itu terurai, maka orang itu akan pada waktu paginya dalam keadaan cergas dan jiwanya suci daripada ikatan syaitan. Namun apabila seseorang itu tidak melakukan apa yang disebut tadi, wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan, maka dia akan bangun dalam keadaan malas, dalam keadaan jiwanya kacau. Sebab itu kalau kita tengok orang yang sabut-sabut ni tanya, sembahyang subuh tak hari ni? Ke sembahyang lambat? Sebab itu kalau orang yang tak sembahyang subuh, jiwanya kacau, jiwanya tak tenang. Sebab apa? Dia bangun dalam keadaan derhaka kepada Allah. Sebab apa? Dia meninggalkan solat subuh. Apakah ucapan yang wajib pertama kita sebut apabila kita hidup? Zikir apa? Kalimah apa yang wajib kita sebut apabila kita hidup? Yang wajib kita perlu sebut takbiratul ihram. Allahu akbar. Takbir sembahyang. Dihidup dengan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tak sembahyang, dihidup dalam keadaan dia mengecilkan Allah Subhanahu wa taala. Jiwanya kacau, tak ada ketenangan. Berdasarkan hadis ini, orang yang bangun malam, Imam Bukhari sebut hadis ni, letakkan hadis ni dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Tahajjud dan kitab bangun malam. Maknanya Imam Bukhari menyebut hadis ini dalam menyatakan hadis ini dalil untuk orang itu bangun malam dapat menewaskan syaitan, laknatullah. Bayangkan orang bangun malam, dia bangun malam, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 ikatan pada leher dia. Dia bangun pada waktu malam, dia ingat Allah Subhanahu wa taala, dia baca doa tidur, terurai satu. Syaitan makin kalah, makin tewas. Dia mengambil wudu, syaitan pun makin tewas. Dia sembahyang, dia menghadap kiblat, nak menghidupkan sunnah Nabi, nak mengikut jalan orang-orang soleh. Allahu akbar, baca Fatihah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ketiga-tiga ikatan syaitan itu terurai daripada lehernya, dia batang lehernya. Dia menewaskan syaitan. Dia menghilangkan genggaman syaitan yang ada pada tubuh dia. Dia dapat menewaskan syaitan. Maka syaitan tak mampu nak mendekatkan diri kepada dia. Akhirnya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia dapat mengawal nafsu dia yang menjadi tunggangan syaitan. Akhirnya dia merasa ringan untuk melakukan kebaikan sebab dia mulakan kehidupan dia dengan taat kepada Allah. Dia merasa berat untuk melakukan kejahatan sebab dia bermula dengan Allahu Akbar, dia membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya jiwanya jadi tenang, jiwanya menjadi hendak kepada kebaikan, jiwanya menjadi jijik untuk melakukan dosa. Mulut yang melafazkan Allahu Akbar, mulutnya jijik untuk mengumpat. Mulutnya bermula hidup dengan Allahu Akbar pada waktu malam, mulutnya jijik untuk memfitnah orang. Tangan yang mengangkat takbir kepada Allah, yang mengangkat tasyahud kepada Allah, tidak akan digunakan untuk kezaliman kepada manusia. Mulut yang menyebut nama Nabi Muhammad dalam selawat dalam tasyahud, hidup berpandukan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jiwanya murni. Mula awal, bangun awal, cergas tubuhnya. Inilah kehidupan orang soleh yang betul-betul yang menjadi rutin bagi orang soleh yang Nabi sallallahu alaihi wasallam gesa kepada kita. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam terang kepada kita bahawa bangun pada waktu malam ini takfirun lisayyi'at, kafarah, menghilangkan dosa-dosa. Menghilangkan dosa-dosa. Menghilangkan dosa inilah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saya ingatkan pada diri saya, dan mungkin tak pernah sebut lagi sini, beristighfar lain, menyebut istighfar lain. Kita sebut istighfar, astaghfirullahalazim. Kita bertaubat tak pada Allah masa sebut tu? Kita sebut aja.
Bila kita sebut astaghfirullahalazim, kita ingat tak dosa kita sebenarnya? Ataupun kita sebut sahaja? Sebab itu Nabi cakap, wa inni la astaghfirullah, sesungguhnya aku istighfar kepada Allah dalam sehari 70 kali, dan setengah riwayat 100 kali. Kita pun bayang, oh 70 kali je Nabi istighfar, 100 kali je Nabi istighfar, sikitnya. Sebenarnya istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar taubah. Sebab tu lafaz istighfar ini dan kitab tasawuf disebut dalam kitab taubah. Maknanya istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cukup syarat-syarat taubat dia. Yang disebut oleh Imam Nawawi, ada 3 dan ada 4 tu. Bila disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istighfar astaghfirullahalazim, taubat nasuha. Hari ini kita sebut astaghfirullahalazim, kita sebut. Sebab tu Rabi' Adawiyah kata istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita berhajat kepada istighfar yang lain. Sebab istighfar kamu yang pertama lalai kepada Allah. Kamu harus istighfar pada istighfar kamu. Istighfar kamu yang pertama tadi lalai. Tak kamu datang ke sifat ghafar, tak kamu datang ke sifat ghafur, tak kamu datang ke sifat tawab, tak kamu datang ke sifat afu. Kamu istighfar kepada Allah hanya nak cukup 3, nak cukup 100. Tapi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila mengucap astaghfirullah, astaghfirullah, cukup syarat taubat tu. Bukan kata Nabi tu betul, bukan Nabi itu berdosa, tapi nak mengajak umatnya. Sebab itu kita pada hari ini ucap istighfar astaghfirullah. Patut kita datangkan bahawa aku berdosa kepada Allah. 70 kali Nabi bertaubat dalam sehari, 100 kali Nabi bertaubat betul-betul kepada Allah dalam satu hari. Kita dalam setahun berapa kali taubat nasuha? Dalam sehari berapa kali kita bertaubat nasuha? Dalam sebulan berapa kali kita bertaubat nasuha? Betul-betul kita bertaubat kepada Allah. Kita menghimpunkan dosa-dosa kita semua di hadapan Allah berapa kali dalam kehidupan kita. Rasulullah beritahu kepada kita. Ramai ustaz-ustaz kata Rasulullah istighfar 70 kali sehari. Ya, tapi kena huraian, kita mesti ikut ulama hadis. Bagaimana ulama-ulama hadis menerangkan istighfar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hanya 70 kali, 100 kali, itu bukan maqam nubuwah. Tapi taubat Rasulullah itu 70 kali hingga 100 kali dalam sehari, taubat yang betul-betul. Dan di antara tempat untuk kita mengucap istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, jujur untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bangun pada waktu malam. Sebab di antara pengisian kita pada bangun pada waktu malam adalah kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil daripada ayat surah Az-Zariyat ayat 17 hingga 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun." Mereka sentiasa mengambil sedikit saja masa dari waktu malam untuk mereka tidur. Sebab apa? Sebab mereka bangun malam. Dan pada waktu akhir malam sebelum fajar, sebelum subuh pula mereka selalu beristighfar kepada Allah, memohon ampun. Sebab itu tuan guru saya Syekh Mu'adh anak saya Hawa, dia beritahu kepada murid-muridnya, termasuklah saya, walaupun saya ni bukanlah anak murid yang taat betul pada dia. Kau bangun pada waktu malam, semayanglah kamu dan perhatikan waktu subuh dan berwitirlah. Kemudian tengok jam, lebih kurang 10 minit, 15 minit sebelum subuh, duduklah kamu. Wabil asharihum yastaghfirun. Apabila hampir pada waktu fajar, sebelum fajar itu, di akhir malam sebelum fajar itu, maka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambillah tasbih kamu tu, yang kamu letak dalam poket kamu tu. Gunalah jari-jari kamu, beristighfarlah kepada Allah. Astaghfirullahalazim. Berapa kali Syekh? Sampai azan subuh. Jangan bilang. Sebab kamu sendiri pun tak pernah bilang dosa kamu. Kamu pula nak bilang istighfar kamu kepada Allah. Kamu sendiri tak pernah bilang dosa kamu. Kamu tak pernah bilang dosa kamu, tak tahu kuantiti dosa kamu nak kuantitikan istighfar kamu. Istighfar kepada Allah.
Kamu bangun pada waktu malam, 10 minit, 15 minit sebelum subuh, duduk. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Nangis kamu. Himpunkan semua dosa-dosa kamu. Datangkan sifat Ghaffar Allah. Ghaffar, sebesar mana pun dosa, banyak mana pun dosa kamu, Allah itu bersifat Ghaffar. Datang ke sifat Ghafur, banyak mana, sebesar, kalau Ghaffar banyak mana dosa kamu, Ghafur besar mana pun dosa kamu, Allah akan ampunkan dosa kamu. Al-Afu, Allah boleh padamkan dosa kamu. Nah, kita Tauhid Asma wa Sifat ni, kita syarah Asma al-Husna, Al-Afu, maksudnya Allah memadamkan dosa kita. Maknanya bila bangun di padang mahsyar, mana dosa-dosa aku? Tak ada. Dan Allah pun tak akan ungkit pada hari kiamat. Sebab apa? Al-Afu. Allah itu boleh memadam dosa-dosa kita dengan rahmat dan kasih sayang. Datang ke sifat Tawwab. Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Istighfarlah kamu, bertaubatlah kamu hingga azan subuh. Bila azan subuh, teruslah. Kalau di Jordan dulu, bila azan subuh, kami sembahyang solat sunat subuh tu di rumah. Kemudian kami pergi ke masjid. Pergi ke masjid, kami masuk, kami solat sunat tahiyatul masjid. Ikut betul-betul sunnah Nabi SAW. Kita, kalau tak buat kat surau, kat rumah belum tentu buat kita. Tak buat dah kita. Tak buat. Tapi Nabi buat kat rumah. Kalau kat sini, bila azan subuh, dekat-dekat azan subuh, istighfar kepada Allah. Ataupun kalau rumah jauh, istighfar dalam kereta. Astaghfirullah, astaghfirullah. Sebab di antara program pada waktu malam, selain daripada sembahyang, baca Quran, adalah istighfar. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu dekat dengan fajar, selepas witir tu, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi sallallahu alaihi wasallam, seterusnya Nabi cakap, Nabi tahu kepada kita, Nabi menggesakan kita supaya kita melakukan qiyamul lail ini. Nabi kata sungguhnya qiyamul lail ini dapat menghalang jasad-jasad kamu daripada kena sakit-sakit. Dalam kajian banyak dinyatakan mengenai kelebihan pada waktu bangun pada waktu malam. Antara disebut oleh kajian-kajian, orang yang suka pada bangun pada waktu malam ini orang yang sihat otak dia. Sihat otak dia. Ahli sains selalu, ataupun orang orientalis selalu berfikir bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak kira tidur tak banyak, sikit je Nabi tidur kan. Tapi pemikiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya IQ dia ataupun pemikiran dia cukup hebat. Bagaimana Nabi berfikir? Sebab itulah kau terdengar cerita Yahudi nak korek kubur Nabi, nak ambil otak dia macam-macam. Betul tak betul saya tak tahu. Tapi ada cerita-cerita macam tu kan. Sebab nak kaji otak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi buat? Rupa-rupanya otak Nabi ni sihat. Oksigen cukup, darah cukup. Nabi dah makan pemakanan sunnah kan. Kurmanya, madunya, apa tu saudaknya. Darah Nabi hebatlah. Kita darah kita macam saya, banyak kolesterol. Kita punya kolesterol. Tapi Nabi tak. Tengok hari ni kan, tengok. Pemakanan, suplemen hari ni semua balik pada asal balik kan. Balik pada nature balik, balik pada bumi balik. Mengkudu lah, madu lah, kurma lah, itulah. Tak ada dah, tak nak dah ubat-ubat kimia-kimia ni. Kita nak balik kepada asal usul kita, tubuh balik, tanah balik. Nabi dah makan makanan sunnah. Makanan sunnah ni memang eloknya. Darah Nabi sihat. Nabi bangun pada waktu malam, Nabi sujud lama. Bila Nabi sujud lama, darah turun ke otak. Ini tuan-tuan boleh baca dalam sains dalam solat yang ditulis oleh Dr. Azman Ibrahim. Ada kitab tu kan? Ada tulis dalam tu. Saya pernah dengar di ceramah, ini satu maklumat yang bagus. Tahu je lah bangun malamnya tidak. Sebab Nabi sujud lama, bila sujud lama oksigen cukup, turun kepada kepala Nabi, otak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan otak Nabi fresh, segar. Sebab tu bila orang bangun pada waktu pagi tu nasyitan, cergas, sebab otaknya menerima oksigen, darah yang bawa oksigen cukup. Itu antara orang kata ada kesihatan, daripada kesihatan yang ada kalau kita bangun pada waktu malam. Antara yang lain,
Disebut oleh Dr. Abdul Hamid Diab dan Dr. Ahmad Qurqus, seorang doktor dari Mesir. Dia mengatakan bahawa solat malam dapat meningkatkan ketahanan imunisasi tubuh terhadap berbagai-bagai penyakit yang menyerang jantung, otak, organ tubuh dan sebagainya. Bangun malam boleh meningkatkan sistem imunisasi tubuh kita. Ini secara perubatan lah, saya tak pandai, saya baca. Cuma nak beritahu kepada kita bahawa solat malam ini bukan saja Nabi bagi tahu dari sudut fadilat kita dari segi ukhrawi, mengampunkan dosa, dapat mendekatkan diri kepada Allah, dapat menewaskan syaitan. Gesaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun disusuli dengan perubatan sains. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam betul-betul suruh kita buat. Bukan saja kamu dapat fadilat ukhrawi, kesihatan badan. Padahal badan ni hancur nanti bila kita mati. Tapi Rasulullah betul-betul menggesa kita untuk kita bangun pada waktu malam. Bukan saja kamu dapat fadilat ukhrawi itu, tapi kamu juga dapat fadilat keduniaan kamu. Kamu sihat badan. Kamu sihat badan. Jadi sebagai kesimpulan, saya menggesa diri saya dan diri tuan-tuan untuk kita cuba untuk bangun pada waktu malam. Kita berusaha untuk bangun pada waktu malam untuk kita menyahut gesaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya cadangkan kepada tuan-tuan untuk mendapat tips untuk bangun malam lah. Ada satu kitab, tajuk dia 111 tip untuk mudah bertahajud. Buku Melayu je. Karya Muhammad bin Saleh Abu Abdullah yang diterjemahkan oleh Ustaz Muhammad Suhai. Terbitan Al-Hidayah Publication. Buku ni cukup menarik. Ada 111 tip, gesaan, saranan bagaimana untuk kita bangun pada waktu malam. Kitab ni kitab Arab diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau kita baca kitab ni, insya-Allah kitab kecil saja, kitab tebal itu, kitab saiz macam ni. Kalau kita baca kitab tu, kita akan dapat tips untuk bangun malam. Untuk kita dapat gesaan lagi daripada hadis Nabi, kisah para sahabat Nabi, kisah para auliaillah, kisah para solihin, bagaimana wanita dengan tahajudnya ada disebut dalam kitab tu. Jadi saya cadangkan tuan-tuan bacalah terbitan Al-Hidayah Publication. 111, buku ni cukup masyhur. Kadang-kadang ada setengah surau di Terengganu mengajar kitab ni. 111 tip bagaimana untuk kita dapat mudah untuk kita bangun pada waktu malam. Moga-moga kita semua ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-Nya yang cuba untuk bangun malam. Moga-moga kita semua dapat berkat serta keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya pada pagi ini. Moga-moga kita semua mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya tamat, izinkan saya dan puan-puan sekalian, tuan-tuan tahu Terengganu dan Kelantan pada hari ini apa jadi kan?